بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وبركاته وسلم السلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jua yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini, menginjak masuk hari akhir menuju kepada penutup bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru perbanyakkanlah oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Umrul Ummatil Islam wa Zuhuril Imam Mahdi alaihi salam pada tanda-tanda dan kisah berkenaan dengan umur umat Islam dan kemunculan Imam Al-Mahdi. Baik. Dalam catatan terakhir saya, kita dah pun selesai dalam beberapa siri kupasan tentang hadis utama tentang kewujudan dan kemunculan bakalnya muncul Imam Mahdi alaihi salam. Dan pada malam ini kita masuk dalam satu penerangan yang diletakkan pada nota kaki berkenaan dengan tanda-tanda selepas munculnya Al-Mahdi. Baik. Disebutkan apabila telah selesai pembaiatan Al-Mahdi, detik kemunculan Al-Mahdi itu dikira pada selesainya berlaku pembaiatan. Ada pun beberapa kalam ulama yang mengatakan mereka mengetahui Al-Mahdi sudah muncul, bertemu dengan Al-Mahdi, berada dalam kumpulan yang mengetahui lokasi Al-Mahdi, maka itu disepakati oleh ulama ia adalah sebagai satu perkara yang dikatakan kebaikan pada ifrat, individu-individu tertentu. Dan dalam masa yang sama kita tidak menolak perkara itu berkemungkinan berlaku. Atau disebutkan oleh Dr. Ar-Radhi daripada Indonesia, bila mana menceritakan tentang nak cari Al-Mahdi ini, kalau ikut sekarang, ia agak sedikit senang dan ia agak sedikit sukar. Dan bila mana kita cuba tanya dekat Dr. Ar-Radhi, apakah maksudnya di situ, dia sebut satu benda. Bila Nabi SAW sebut Al-Mahdi daripada itrah ko, daripada keturunan ko, daripada salasilah ko, nasabnya daripada Al-Hasani pergi kepada Al-Alawi, daripada jalur Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Hari ini para habaib ini mudah untuk di-spotkan lokasi-lokasi mereka. Dan menjadi juga satu keterujaan bagi masyarakat Nusantara bila mana dalam
statistik yang terkini menunjukkan jumlah para habib yang duduk di kawasan sekitar kita lebih ramai dan lebih banyak daripada jumlah yang duduk di Tanah Arab. Terutamanya kalau ikut dalam kajian tersebut adalah merujuk kepada Indonesia lah. Di sana banyak keturunan daripada Al-Alawi. Dan daripada setiap nasab keturunan ni, Dr. Ar-Razi dia boleh connectkan, dia boleh hubung kaitkan yang mana datang daripada Hasan dan juga Husain. Yang mana anaknya tu hasil daripada perkahwinan keturunan daripada Al-Hasan dan juga Al-Husain. Dan ada beberapa orang yang telah pun ditandakan ataupun dimak berkemungkinan ini, berkemungkinan itu. Berdasarkan beberapa hadis Nabi yang kita kongsikan dengan tuan-tuan, kemunculan komet dan sebagainya. Ada yang katakan sudah pun lahir pada sekitar tahun 80-an, duduk dia di satu tempat yang memang lahirnya di kawasan Tanah Arab. Dan dalam ruang pada malam ini, antara benda yang kita nak sampaikan adalah kisah berkenaan dengan penenggelaman pasukan di satu tempat yang kita sebutkan itu bernama Baidak. Satu tempat yang berdekatan dengan kawasan Mekah daripada Madinah, dekat juga dengan Bir Ali. Dan ketika mana tenggelamnya pasukan itu, maka ramai umat Islam yang beriman mengetahui bahawasanya pembaiatan yang baru berlaku itu adalah benar-benar pembaiatan ke atas Imam Al-Mahdi. Setelah dibaiatnya Al-Mahdi, maka terdapat pihak-pihak yang pro dan kontra. Yang ni yang beritahu ni. Bila dah berlaku pembaiatan, antara yang disebutkan adalah lebih daripada 300 belasan ulama yang telah membaiat Imam Al-Mahdi pada waktu tersebut. Dan perjalanan pembaiatan itu disebutkan dalam beberapa pengkhususan berlaku daripada waktu asar sampai ke isyak. Kemudian fayuslihuhullah itu pula berlaku daripada isyak sampai ke subuh. Yang mana hadis daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yang menyatakan Imam Al-Mahdi, kata Nabi SAW, akan diislahkan dalam satu malam. Dan ruang yang kata pengislahan itu berlaku bila? Selepas daripada waktu isyak sampai ke waktu subuh. Dan pada waktu itulah yang dikatakan wujud pihak yang menyokong dan pihak yang tidak menyokong. Yang pihak masih lagi mengatakan ini adalah retorik, ini adalah propaganda tertentu dan sebagainya. Dan golongan yang tidak suka kepada Al-Mahdi akan menyusun kekuatan untuk menghancurkan terus Al-Mahdi. Satu pasukan yang didatangkan daripada Syam masuk ke Jazirah Arab untuk memerangi Al-Mahdi dan pengikutnya. Yang ini selepas pembaiatan itu. Tetapi ketika pasukan itu sampai di gurun yang disebutkan sebagai Al-Baidak, ketika itulah pasukan tersebut dibinasakan. Dalam riwayat yang lebih khusus disebutkan 300 orang pasukan daripada ahli pasukan tersebut yang digerakkan daripada tanah Syam menuju masuk ke Madinah, menyelongkar bumi Madinah, mencari Al-Mahdi. Al-Mahdi terus bergerak ke Mekah dan mereka juga menurut perjalanan Al-Mahdi sampai di kawasan Baidak, maka mereka ditenggelamkan. Dalam satu hadis sebut daripada 300, satu orang selamat. Dalam satu lagi hadis yang lain menyebutkan bukan takat tentera saja yang ditenggelamkan, tetapi aswaq, pasar-pasar yang ada di kawasan itu juga turut ditenggelamkan. Dan mereka akan dibangkitkan atas niat mereka. Kematian mereka itu berbalik kepada tujuan keadaan mereka ketika mana mereka sebelum mati. Sebab ada juga yang disebutkan di kalangan tentera ini yang menolak untuk tidak mahu memerangi Al-Mahdi. Tetapi disebabkan kerahan, disebabkan perintah, disebabkan titah, maka mereka tetap juga pergi menuju kepada Al-Mahdi. Dan mereka, kata Nabi SAW, akan dibangkitkan atas apa yang diletakkan al-mahalatul fil qalb, an-niyatul mahalatul fil qalb, niat mereka itu. Dan peristiwa itu membuatkan mata dunia terbuka sehingga beramai-ramai orang berbaiat kepada Al-Mahdi. Yang ini detiknya. Bila? Wallahu taala alam. Bila saja berlaku pembaiatan, akan muncul beberapa bukan propaganda, akan muncul beberapa desas-desus datang kepada kita. Cerita tu kita akan dengar, kita akan amati, dan kita akan mula kontradik, kita akan mula bertembung dalam diri kita sendiri. Walaupun kita duduk di sini, kata Dr. Suki Osman,
pensyarah Universiti Putra Malaysia, orang Jarak. Dia kata, bila benda ni berlaku pun, kata guru dia kepada dia di Syam, di Syria, kalau benda ni berlaku pun kita macam ni. Yang kita di Malaysia ni macam ni, steady sama macam tu je. Tak ada apa-apa yang berubah teruk. Yang ada kesan berat, kesan besar, cukup-cukup mendapat efek dan defek adalah di kawasan Jazirah Arab. Kita yang mana duk tumpi bendang, duk tarik semai, macam biasa. Kan? Mana duk cari ketum, macam biasa. Tak ada apa. Cuma, berita berkenaan dengan pembaiatan itu, kita tahu. Dan wujud pergolakan pemahaman. Ada yang menyatakan ini adalah benar, ada yang menyatakan ini adalah tidak benar. Tetapi semua itu dilumpuhkan dan dipatahkan bila berlakunya penenggelaman satu pasukan yang bergerak dari Syam masuk ke tanah Arab nak menuju ke Mekah. Bila benda itu berlaku, semua itu orang yang ada pada zaman itu, pada waktu tersebut akan benar-benar mengakui pembaiatan yang baru berlaku itu adalah pembaiatan kepada Al-Mahdi yang benar. Dan ketika itulah berbondong tentera-tentera datang daripada kawasan Mesir akan mai, daripada Algeria akan turun, daripada Tunisia akan turun, daripada selatan Yaman akan naik, daripada kawasan sebelah Iraq juga akan turun, daripada seluruh tanah Syam orang yang beriman akan turun. Dan ini yang lebih dahsyat bila mana disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam satu maksud hadis. Nabi sebut bila mana selesai pembaiatan, tentera semua dikumpulkan, antara tempat pertama yang akan diperangi oleh Al-Mahdi adalah tanah Arab. Tanah Arab. Sebab tanah Arab itu, kalau ulama bila mereka cuba untuk mengkhususkan di manakah yang disebutkan tanah Arab, tidak lain tidak bukan Mamluk Saudiyah. Iaitulah kerajaan Saudiyah. Jazirah Arab itu yang utama. Kerana apa? Kerana pada waktu tersebut, zaman itu, kejahiliannya adalah kejahilian yang paling dahsyat. Bahkan kita pada hari ini pun Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, takdirkan untuk kita melihat sedikit demi sedikit demi sedikit. Antara rentetan yang terbaru di hari 13 Rabiul Awal edisi 1443 Hijriah, sambutan yang dipenuhi seramai 750,000 orang daripada seluruh tanah Arab Saudi memenuhi kawasan lapang di Riyadh untuk meraihkan satu sambutan yang cukup dahsyat, menggalakkan kemaksiatan dan tidak ada langsung penjarakan dan sebagainya. Satu perkara yang kita nak kena ambil lihat secara teliti, kalau tuan-tuan perasan sebelum berlakunya perkara tersebut di Saudi, beberapa hari sebelum itu, setidaknya 6 hari sebelum daripada berlakunya konsert tersebut, dunia digegarkan dan dikejutkan. Yang terkejutlah, yang tak terkejut, okeylah. Ini mungkin juga ada orang terkejut. Bila mana penjarakan fizikal sudah ditiadakan di Masjidil Haram. Pasal nak? Selepas beberapa hari, terus Kementerian Pelancongan dan juga kementerian yang hak sambut untuk muzik apa semua ni, hiburan apa semua ni, melancarkan, mengumumkan akan adanya satu konsert besar-besaran di Riyadh. 750,000 orang yang dicatatkan hadir. Dan mereka duduk dalam keadaan yang kita hari ni, kalau kita habaq dekat ayah-ayah kita, tok wan kita, guru kita, tak sampai di akal untuk berfikir benda tu. Tetapi benda tu dah berlaku. Bila kita amati balik apa yang Nabi SAW sabdakan, ya benar. Kejahilian ini sedang dikomplitkan. Kejahilian ini sedang dicukupkan, dilengkapkan. Dan kerana itulah tidak menjadi satu alasan yang kita katakan pelik, Al-Mahdi akan menjatuhkan, akan berlawan dengan satu kerajaan yang duduk di kawasan tanah Arab. Dan benda ni bukan benda baru. Dalam beberapa waktu sebelum itu, adanya persembahan. Mereka sebutkan sebagai exhibition, pameran perjudian terbesar di Saudi yang disponsor secara besar-besaran oleh syarikat pengeluar air berkarbonat dari Saudi, Barbican. Dan bila mana kita teliti balik benda tersebut, ada sangkut paut dengan satu syarikat yang juga menyediakan platform perjudian di Eropah yang dikenali sebagai Barclays, yang duk taja kelab bola England Eropah tu, English Premier League, tentu akan jumpa Barclays. Dan mereka buat benda tu main betul-betul, main benda-benda judi ni. Tapi bila tanya bukan untuk untung ke menang ke, tak, untuk saja nak tunjuk.
Dan benda tu dah berlaku. Tak cukup dengan itu, pembukaan kelab malam pada sekitar tahun 2018 di beberapa tempat-tempat VVVIP di kawasan sekitar Saudi. Dan tak cukup dengan itu, dimasukkan dalam satu usul untuk kerajaan Arab Saudi oleh anak kepada Raja Salman, Muhammad bin Salman ini, untuk membenarkan orang yang tidak Islam masuk ke tanah haram, tak masuk tanah haram lah, masuk ke Arab Saudi sebab dia ada batas haram dia tu. Maka boleh masuk ke Arab Saudi, tetapi untuk orang kafir dia ada tempat dia untuk hiburan. Dia buka untuk pelancongan. Dan benda tu masuk sekali yang bagi lesen untuk orang perempuan bawa kereta dan sebagainya. Semua tu dia main sekali. Dan benda ni bukan dia akan berhenti di situ sahaja, tetapi dia sedang dicukupkan, dilengkapkan kejahiliannya. Maka benar apa yang disabdakan Nabi SAW, tak cukup beberapa hari selepas daripada insiden, kita katakan sebagai insiden yang cukup mencalar hati umat Islam. 750,000 menghadiri konsert besar-besaran di Riyadh. Disebutkan juga Saudi telah pun menerima kunjungan pertama kapal terbang daripada Israel untuk mendarat di bumi Saudi. Dan tuan-tuan tak perlu kita katakan benda ni awak memang macam tu, tak, sudah dikhabarkan. Kerja kita cuma sami'na wa ata'na dan cari jalan untuk capai nilai yaqinan sadiqah. Selesai. Dan disebutkan juga bila mana dah selesai, dunia dah tahu berlakunya penenggelaman ke atas satu pasukan daripada Syam yang mengejar Al-Mahdi, maka ramai-ramailah pakat mai berbaiat kepada Al-Mahdi, dan disitulah bermulanya penentangan tentera Al-Mahdi kepada kekufuran, kezaliman, penganiayaan dan penindasan yang sedang berleluasa berlaku di dunia. Hal itu merupakan, kata pengarang, tanda yang mampu meyakinkan umat Islam di seluruh dunia tentang kebenaran Al-Mahdi. Tentang penenggelaman ini Rasulullah SAW bersabda, maksudnya seorang lelaki akan datang ke Baitullah, yakni Kaabah, maka diutuslah satu utusan untuk mengejarnya. Ketika mereka telah sampai di suatu padang pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian berkenaan dengan pembaiatan Al-Mahdi, kita ambil daripada satu hadis yang mana dikutip dari Sunan Ahmad, Abu Daud dan juga dari kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud akan dibaiat seorang lelaki di antara maqam Ibrahim dan sudut Kaabah. Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad. Antara tempat tu je berlaku baiat. Dan kena ingat, bila dah berlaku pembaiatan, penenggelaman, baru kita tahu itu Al-Mahdi. Selama belum sampai detik waktu ini, belum. Even kalau ada orang buat pembaiatan, juga kena tengok pada situasi cuaca, iklim dunia dan sebagainya. Sebab ada lagi perkara-perkara lain yang memenuhkan syarat, requirement, kelayakan pembaiatan Al-Mahdi. Identiti Al-Mahdi sebenarnya sudah diketahui ketika berada di Madinah. Beberapa orang telah mengetahui tentang seorang pemuda yang mempunyai sifat atau ciri-ciri seperti Al-Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi itu keturunanku dari anak cucu Fatimah. Rasulullah SAW juga bersabda, namanya sama dengan nama aku dan nama ayahnya sama dengan nama aku. Rasulullah SAW juga dalam satu hadis lain menyatakan Al-Mahdi itu dari keturunanku, lebar dahinya dan muncung hidungnya. Dia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Dia berkuasa selama 7 tahun. Dalam hadis lain sebut 8 tahun dan juga 9 tahun. Beberapa orang telah datang kepada pemuda tersebut, yakni Al-Mahdi, meyakinkan bahawa dia adalah Al-Mahdi. Tetapi pemuda tadi tetap tidak bersedia untuk disebut Al-Mahdi. Dan kota Madinah menjadi gempar bila mana semua manusia beramai-ramai ingin mengetahui tentang kewujudan dan kemunculan Al-Mahdi ini. Orang yang berhati bersih mendatangi seruan tersebut dengan hati yang diliputi rasa gembira untuk berbai'ah kepada Al-Mahdi. Siapakah mereka? Mereka adalah termasuk dalam golongan yang dikatakan 300 belasan ulama dari tanah Syam dan juga Iraq. Tanah Syam dan Iraq. Ulama daripada Syam, ulama daripada Iraq. Dalam satu kajian tersebut, daripada 300 lebih ini, ada yang berhenti pada 313, ada yang kata 319, ada yang kata 316, dia ada banyak, dia lingkungan lagi lagu tu je. Dan ada yang kata dalam 300 lebih ni pun ada juga di kalangan mereka adalah wanita. Ada juga yang bersetuju di kalangan 300 lebih ni adalah wanita. Dan ketika mana diketahui oleh penduduk Madinah tentang kemunculan Al-Mahdi ini, mereka mula beramai-ramai datang berjumpa dengan Al-Mahdi. Bagi siapa? Beberapa orang yang ada di Madinah.
beberapa orang yang ada di Madinah. Dan kemudian yang saya sebutkan hari itu, pemuda ni tadi bila dah risau berkenaan dengan dirinya diketahui, satu, bukan kata dia tahu kata dia tu Al-Mahdi, tetapi dia risau dengan sangkaan orang kepada dia pada masa tu yang kata dia adalah Al-Mahdi. Dia punya, orang kata apa, dia punya respon daripada orang ramai itu terlampau gayat, terlampau meriah, terlampau dahsyat. Maka disebabkan oleh suasana tersebut, dia mengambil keputusan untuk bergerak menuju ke Mekah. Dan dalam masa yang sama itulah wujudnya tentera pasukan daripada Syam yang masuk ke kota Madinah dan terus mengejarnya sampailah berlaku apa yang disebutkan sebagai penenggelaman tentera di Baida, iaitu kawasan ketika nak masuk ke Mekah. Dan ini yang kita sebutkan pada tuan-tuan, selalu kita pesankan benda ni. Al-Mahdi hakikatnya bagi kita hanya akan diketahui kemunculannya bila tiba waktu yang selesai daripada pembaiatan. Adapun pada hari ini, saat ini, waktu ini, kalau kita ada jumpa, ada terdengar, maka cepat-cepatlah kita untuk bertambah dan menambahkan amal. Sebab ada orang yang sampai hari ini dia teringin sangat, dia nak sangat, dia termasuk dalam kumpulan tentera Al-Mahdi. Dia nak duduk dalam kumpulan itu. Paling tidak, paling kurang dia nak duduk dalam kumpulan itu. Maka tentera Al-Mahdi ini, kata ulama, jalan dia banyak. Yang mana boleh dengan salat, maka perbanyakkan salat. Yang mana boleh dengan memperbanyakkan Quran, perbanyakkanlah bacaan Al-Quran. Yang mana boleh dengan keadaan memperbanyakkan sedekah, teruskan sedekah. Yang mana boleh menyambungkan silaturahim, teruskan. Sebab hakikat tentera Al-Mahdi adalah orang yang mana memiliki nilai-nilai taqwa, memiliki nilai-nilai iman, penuh dengan amal soleh, tinggal amal salah. Duduk dalam keadaan takhalli dan tahalli, mengeluarkan benda-benda mazmumah, memasukkan perkara-perkara mahmudah dalam diri dia bila dia tahu ataupun dia mendengar tentang kemunculan Al-Mahdi. Pun begitu, perkara yang paling perlu untuk kita risaukan adalah, adakah kita ini sampai hari ini termasuk dalam golongan yang layak untuk digelar sebagai tentera Al-Mahdi, ataupun kita ini adalah orang yang saja ataupun sengaja untuk ambil tahu bila Al-Mahdi muncul, siapakah Al-Mahdi, tapi dalam masa yang sama tidak menambah pun risau dan gentar kita untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Yang tu yang kita risau. Sebab bila mana benda ni tak jadi satu motivasi untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, tak jadi motivasi untuk kita ingat dunia ini sedang mencapai perjalanan hujung akhir hayat dia, kita tak jadikan kemunculan Al-Mahdi itu sebagai satu galakan besar untuk kita meraih keampunan daripada Allah Azza wa Jalla wa Ala, maka cukup risau. Kita nanti tergolong dalam kumpulan wal'ayazubillah, orang ataupun kumpulan yang menentang Al-Mahdi, wal'ayazubillah. Sebab itu tuan-tuan, bila mana disebutkan tentang perkara apa yang bakal berlaku selepas munculnya Al-Mahdi, maka itu adalah satu perkara yang paling besar untuk kita kongsikan. Kemudian disebutkan daripada Imam Ibn Katsir Abu Fidah bin Ismail dalam kitab An-Nihayah wal Fitan wal Malahim, menyebutkan Al-Mahdi yang akan keluar pada akhir zaman, tempat keluarnya dari arah timur. Yang ini antara salah satu sebab, antara salah satu pendapat, salah satu respon yang datang daripada Imam Ibn Katsir yang mengatakan Al-Mahdi itu akan muncul dari timur. Maka berbondong-bondonglah orang yang merasakan diri mereka timuran, merasakan diri mereka berada di kawasan timur, mengaku-ngaku mereka lah antara orang yang digelarkan sebagai Al-Mahdi ataupun tentera Al-Mahdi. Paling awal yang kita pernah jumpa dalam sekian banyaknya tulisan kitab para ulama terdahulu, sejak daripada zaman sahabat, zaman salafus salih, kita jumpa Nuh daripada Khurasan. Kemudian dia renjak main pergi ke tepi sikit, dia main masuk ke kawasan sekitar Pakistan. Kemudian dia turun sikit pergi ke Bangladesh, kemudian dia pergi ke Thailand, pergi ke Vietnam, lepas tu main ke sini juga, ke Indonesia. Baru ni pun ada juga di Indonesia mengaku kata Al-Mahdi. Bukan kata tentera, mengaku tentera tak apa lagi, mengaku Al-Mahdi tu. Dia minta dibai'ah di depan pintu pagar istana Presiden Jokowi di Indonesia. Dan siapa yang tak bai'at dengan dia, mereka dikira sebagai orang yang menentang dia. Bila menentang dia jatuh kufur. Dan siapa yang dah bai'at kena bayar dekat dia pula. Ada pula berapa rupiah untuk bayaran. Siapa macam masuk pampir pula, kan? Terhibur lah, terhibur. Bukan takat Al-Mahdi di Indonesia ni macam-macam. Nabi dah banyak kali dah. Malaikat pun ada mengaku malaikat.
mengaku Tuhan, apatah lagi cipta agama baru dan sebagainya. Sebab tu antara benda yang disebutkan oleh Abu Fidak bin Ismail Ibn Kathir, disebut tempat keluarnya dari arah timur, kemudian dia dibai'ah di Kaabah. Dia juga menyebut lalu keluarlah Al-Mahdi, adapun tempat keluarnya dari arah timur dan bukan dari Sirdab Samira sebagaimana disangkakan oleh kaum Rafidah. Allah Subhanahu Wa Taala memperbaikinya hanya satu malam. Sirdab yang itu kita sebut daripada telaga di kawasan sekitar Karbala di Iran, di kawasan penduduk yang mana ramai kelompok di situ Syiah, dan setiap 10 Muharram mereka akan tunggu di situ. Mereka akan tunggu di situ untuk menanti munculnya Al-Mahdi, dan mereka akan ambil Al-Mahdi dekat situ. Dia akan bawa Quran yang penuh, Quran yang lengkap. Sebab bagi mereka Quran yang ada pada hari ini adalah Quran tidak lengkap. Syiah, kelompok Syiah Rafidah. Dan bila mana Quran yang lengkap tu dah diterima, ada 17,000 dia punya ayat. Kita ada 6,000 ya. Mereka 3 kali ganda. Tapi Quran tu tak ada. Dia ada dengan Al-Mahdi yang terjun dalam lubang tu. Dan mereka sediakan kuda putih dekat situ yang diletakkan pelana berwarna hijau. Dan setiap tahun dijalankan beberapa ritual penyembahan kepada sosok yang diada-adakan oleh mereka ini. Dan bila mana keluar saja mengikut dalam kitab mereka, pahaman mereka, antara orang yang mereka akan dapatkan dahulu adalah semua keturunan para nabi, semua keturunan Nabi SAW. Mereka akan dapatkan dulu para habib untuk diselesaikan. Kemudian mereka akan mencari orang-orang yang mana mengangkat khalifah, mengangkat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman dan sebagainya. Sayyidina Ali, mereka tak ada masalah. Kemudian dalam satu lagi riwayat lagi dahsyat, bila Al-Mahdi keluar, dia akan terus pergi ke Madinah. Dan di sana dengan kuasa yang ada pada Al-Mahdi ini tadi, dia akan mampu untuk bangkitkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika mana dibangkitkan Sayyidatina Aisyah, dia akan pukul Sayyidatina Aisyah. Dia akan menyiksa Sayyidatina Aisyah. Ini dalam kitab dia, Pak. Boleh buka. Daripada pecahan 12 imam tu tadi, baik Ja'fariyah ke, Ismailiyah ke, Rafidah ni, puak-puak ni, memang ada dalam kitab mereka. Tunggu ni. Mereka duduk tunggu ni. Dan kemudian dia akan bangkitkan pula Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Uthman, dan menyiksa juga mereka. Dan mereka akan cari kelompok-kelompok yang bukan daripada orang-orang yang menyokong Sayyidina Ali dan Hasan dan juga Husain untuk mereka siksa dengan menggunakan kuasa apa benda atau yang ada pada imam Syiah mereka tu, Imam Mahdi mereka tu. Sebab tu antara benda yang perlu untuk kita perhatikan dan perhalusi bila mana datang sumber kepada kita, tengok dia punya jalur dia tu nak pergi ke mana. Kalau lebih kepada untuk menentang kezaliman, penganiayaan, penindasan, segala benda yang tidak betul, benda-benda yang menganiaya di atas muka bumi, ya, itu berkemungkinan perkara yang baik tentang Al-Mahdi. Tetapi kalau diperincikan ia menuju kepada pencerobohan ke atas Ahlul Bait yang lain, ke atas para sahabah, ke atas para sahabiah, maka golongan seperti ini, pahaman seperti ini adalah pahaman yang cukup jauh menyimpang daripada ajaran Islam yang difahami oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dalam masa yang sama juga, Al-Mahdi ini sebenarnya disebutkan juga dalam kitab Taurat. Yang ini daripada pengkajian beberapa orang Islam ke atas teks-teks lama daripada kitab Taurat tentang pembacaan Al-Mahdi di dalam Taurat yang tersebut di dalam perjanjian lama, the Old Testament. Ulangan pasal 33 ayat 1 hingga 3, inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum dia wafat. Berkatalah dia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Dari teks ini terdapat beberapa khabar tentang kedatangan Nabi Musa AS, Isa AS dan Nabi SAW serta Al-Mahdi yang mengkhususkan tentang kemunculan para Nabi. Seperti mana disebutkan oleh Warqah bin Naufal kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra dan baginda Nabi SAW bila dibawakan berita tentang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Warqah bin Naufal yang pada ketika itu adalah seorang yang membaca kitab benar, Taurat dan Injil, dua-dua dia baca dalam satu riwayat sebut, antara riwayat Ibnu Sa'd dan Ibnu Hisham. Warqah bin Naufal kata, hadzan namus, yang datang kepada kamu adalah namus, iaitu malaikat yang juga datang kepada Musa. Dia bawa perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Warqah bin Naufal, sekiranya nanti engkau sampaikan seruan perintah ini, kaum kau,
orang-orang yang duduk di keliling kau akan menentang kau. Dan kata Waraqah, sekiranya aku masih hidup di waktu tersebut, akan aku halang mereka, akan aku pertahankan engkau supaya mereka tidak mengapa-apakan diri engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perkataan daripada Waraqah bin Nawfal. Begitu juga dengan daripada pendeta yang bernama Jarjis, iaitu yang lebih dikenali dengan pendeta Buhairah, dalam kisah berkenaan dengan perdagangan Nabi bersama dengan Abu Talib ke Syam ketika usia Nabi 8 tahun, 9 tahun. Masa ikut Nabi itu masa kecil, ada satu orang pendeta yang keluar daripada tempat pendetaan dia tu, kemudian dia menuju ke caravan ataupun orang kata Abu Talib bawa Nabi duduk dalam caravan tu, dia main dekat caravan tu dan dia cari, dia buka setiap pintu yang ada dekat kotak tempat orang duduk tu. Dia selak semua kain yang ada untuk cari. Dan dia tanya dekat Abu Talib, mana dia? Sayyidil Alamin. Di manakah dia Sayyidil Alamin? Tak mana Sayyidil Alamin? Dia kata, tak ada siapa Sayyidil Alamin kat sini, Abu Talib sebut. Yang ada cuma aku, pembantu aku dan anak menekanku. Dia kata, ha ni, yang budak ni, yang ni. Dia ni Sayyidil Alamin. Dia ni penghulu seluruh alam. Kata pendeta yang bernama Jarjis, yang lebih dikenali dengan nama pendeta Buhairah. Dan kata pendeta Buhairah lagi, kalau kau tak percaya, buka baju dia. Di belakang dia ada tanda bainal kafatain, ada tanda di belakang tulang ni yang menunjukkan dia adalah Nabi SAW. Khutumun Nubuwah dekat belakang, cok mohon Nabi SAW. Ada dalam riwayat disebutkan. Dan kemudian bila mana dah tahu, Abu Talib tanya dekat dia, macam mana hang boleh tahu dia ni adalah Sayyidil Alamin? Dalam riwayat Ibnu Ishaq sebut, menyatakan, dia sebut, bila mana kamu datang masuk ke tempat aku nampak awan berusaha untuk memendungi perjalanan kamu. Awan berusaha untuk menaungi perjalanan kamu. Awan duk ikut, nak pergi teduh. Pokok-pokok sujud ke arah kamu, kayu batu juga bersujud ke arah kamu. Kerana apa? Yang kamu bawa itu bukan barang dagangan, bukan kamu bawa anak saudara kamu, bukan kamu bawa pembantu, tetapi kamu bawa penghulu seluruh alam. Dan kemudian dinasihatkan untuk balik ke Mekah. Begitu juga dengan kisah Abdurrahman bin Auf yang memeluk Islam, ketika itu bawa barang dagangan keluar daripada Mekah dan berjumpa juga dengan seorang pendeta, dan pendeta itu mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, baliklah kamu ke Mekah kerana Nabi akhir zaman telah muncul. Mereka duduk hampir 1,200 km jauh daripada Nabi SAW. Zaman tu tahun 570 Masih tu, tahun 601 Masih tu, sekitar tahun 600 Masih tu. Waktu tu dah beritahu dah, balik ke Mekah. Nabi akhir zaman dah muncul di tempat kamu. Begitu juga dengan Talha bin Ubaidillah. Dalam riwayat Ibn Ishaq sebut, dia pergi berdagang, dan bila dia sampai dekat tempat dia nak berdagang tu, orang di sana tanya dekat dia, kamu datang dari mana? Aku datang dari Mekah. Baliklah kamu ke Mekah. Kamu akan dapat keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan perdagangan kamu. Keuntungan apa? Sebab di tempat kamu telah muncul Nabi akhir zaman. Ini pendeta di kalangan kelompok Yahudi dan Nasara yang berpegang kepada kitab yang benar. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala selalu mention perkataan kafaru min ahlil kitab. Ya ayyuhalladzina kafaru min ahlil kitab. Yang mana kelompok kafir daripada ahli kitab ni, mereka inilah yang akan dijunamkan, dibenamkan, dihumbankan ke dalam neraka Allah. Kerana apa? Kerana mereka mengubah tadbir ta'luk ayat-ayat Allah dalam perintah yang dirakamkan dalam At-Taurah dan juga Injil. Sebab tu Allah Ta'ala mention sangat-sangat. Tuan-tuan akan perasan benda ni. Ya ayyuhalladzina kafaru min ahlil kitab. Tapi untuk ahli kitab lain. Untuk ahli kitab dia okey. Sebab tu Allah Ta'ala sebut min qablikum la'allakum. Min qablikum la'allakum. Ulama kata bila sebut perkataan ayat tersebut merujuk kepada orang yang beriman juga kepada Allah sebelum kita. Sebab tu bila kita ambil daripada Taurat yang benar ni, saya nak sebut kata yang paling betul pun kita tak jumpa. Cumanya ada. Kata guru saya kata ada. Cuma kita tak boleh nak jumpa. Susah nak jumpa. Pernah jumpa pun bila kita nak baca tu pun kita tak mampu sebab dia guna bahasa-bahasa yang susah. Ada satu yang ditunjukkan oleh guru saya di kawasan sebelah Habsyah, hari ini Ethiopia, Eritrea. Ada satu kitab yang disebutkan sebagai kitab Injil yang paling lama. Tapi bila nak baca dia kena guna bahasa Afrika yang dulu. Sebelum kita, bukan kata Tok Nadok, sebelum lagi pada Tok Nadok. Tak tahu zaman Tok Chai ke zaman Tok siapa tak tahu. Tapi sebelum tu. Dan lebih dahsyat lagi, perincian dalam kitab Taurah dan Injil tak lain tak bukan menceritakan tentang perintah Allah dan kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, moga-moga takat tulur perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian.
Kalau ada kekasaran bahasa tergeri bicara terlajak kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Yang kalau ada kebaikan dan sebagainya, kita mohon moga Allah Subhanahu Wa Taala terima amal baik kita, dan dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.